Jadi kalau isteri ni mestilah kita nak minta banyak kan. Kalau dah lah kau ceraikan aku, jadi aku nak minta 1 juta, 2 juta, 3 juta. InsyaAllah bertemu lagi kita dalam episod kedua, wanita dan perundangan. Okey, InsyaAllah pada topik ataupun pada episod kali ini, saya akan membincangkan ataupun berkongsi dengan rakan-rakan penonton tentang mut'ah. Apa itu mut'ah? Okey, mut'ah adalah satu perkara ataupun satu tuntutan yang boleh difailkan atau dibuat atau dituntut di mana-mana mahkamah syariah yang berbidang kuasa. Apa itu mut'ah? Okey, jadi selepas seorang isteri diceraikan oleh suami, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu hak untuk para isteri tuntut daripada para suami akibat daripada penceraian tersebut. Ya, kita tahu suami-suami mempunyai kuasa untuk mentalakkan isterinya. Jadi Allah melindungi para wanita dengan memberikan satu hak ataupun satu tuntutan selepas penceraian yang diberi nama ataupun yang dipanggil mut'ah. Daripada surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Untuk wanita-wanita yang diceraikan, ada para suami hendaklah memberi mut'ah, hendaklah memberi sagu hati, mata', ya, haqqan 'alal muttaqin. Ia adalah satu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Biasanya kadar mut'ah ni adalah persetujuan sesama suami isteri. Okey, berapa yang suami nak bagi pada isteri, kalau isteri redha, selesai. Tetapi ada juga kadar-kadar mut'ah yang tidak dipersetujui. Mungkin isteri minta banyak, suami nak bagi sikit. Jadi sebab itulah kita bawa tuntutan ini di mahkamah syariah, dan hakim bicara ataupun qadi ataupun yang arif akan tetapkan berapa jumlah mut'ah yang layak ataupun yang sepatutnya diterima oleh seorang isteri. InsyaAllah ada beberapa faktor yang akan saya ceritakan tentang biasanya yang arif ataupun hakim bicara akan tengok 4 faktor untuk dia tetapkan kadar mut'ah. Okey, yang pertama adalah kekayaan ataupun keadaan seorang suami tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 236. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Untuk suatu mut'ah ni, dia mengikut kepada keadaan suami. Kalau suami tu senang, 'alal musi'i qadaruhu, ikutlah kadar kemampuan suami tersebut. Okey, kalau suami disempitkan ataupun tak berapa mampu, ikutlah kadar yang dia boleh bagi. Kan begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau isteri ni mestilah kita nak minta banyak kan. Kalau dah lah kau ceraikan aku, jadi aku nak minta 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kalau seorang suami tu tak mampu dan yang arif bagi kadar yang dia tak mampu, itu juga nama satu ketidakadilan. Okey, yang kedua adalah taraf dan status isteri tersebut kan. Macam mana dia melihat juga kepada latar belakang keluarga si isteri tersebut, ya. Okey, yang ketiga adalah faktor pengorbanan isteri sepanjang dalam tempoh perkahwinan. Okey, apa yang isteri dah buat, pengorbanan tersebut diambil kira dalam menentukan kadar mut'ah. Jadi saya nak cakap, adakah semua perempuan-perempuan yang diceraikan isterinya ataupun yang menuntut cerai layak mendapat mut'ah? Okey, jadi siapa yang layak mendapat mut'ah adalah isteri yang diceraikan oleh suaminya, bukan sebab keaiban yang ada pada isteri tersebut. Jadi faham kan? Mut'ah ni sebab lelaki tu yang menceraikan isteri. Sebab itulah isteri ni layak mendapat mut'ah. Jadi kalau isteri ni tuntut fasah di mahkamah syariah oleh sebab suami dia meninggalkan dia ataupun suami dia tak bagi nafkah pada dia, maka dia tidak layak mendapat mut'ah.
Okey. Antara kes-kes yang menarik di Mahkamah Syariah berkaitan dengan mut'ah, kita pasti tahu kes Mahmud Bekir melawan Shahnaz Majid, ataupun Shahnaz Majid lah sebenarnya yang melawan Mahmud Bekir. Bagaimana seorang isteri yang diceraikan ataupun digantung tidak bertali selama beberapa tahun menuntut mut'ah di Mahkamah Syariah 100 juta ringgit, dan selepas 3 tahun perbicaraan dia membawa banyak saksi-saksi pakar yang mengesahkan bahawa bekas suaminya boleh membayar mut'ah tersebut. Dia berkemampuan untuk membayar mut'ah tersebut. Jadi akhirnya selepas 3 tahun perbicaraan, Yang Arif telah menetapkan bekas suami iaitu Mahmud Bekir perlu membayar 30 juta kepada bekas isterinya Shahnaz binti Majid. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Jika penonton ada soalan-soalan yang ingin diajukan, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah.